Ta'ala pada pagi hari, pada pagi hari tersebut. Apa dia zikirnya? Bermula dengan bangun-bangun pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sambung ayat yang kedua. Itu ayat pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayat yang ketiga, rabbighfirli. Simple, mudah. Saya ulang balik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbighfirli. Dan setelah itu kalau dia doa, dia ambil wuduk sembahyang, semua amalannya pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mulakan pagi hari kita dengan zikrullah. Kerana orang yang banyak berzikir menyebabkan amalan yang dia lakukan akan lebih besar ganda pahalanya. Bila Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, di kalangan kami yang sembahyang berjemaah ni, sama-sama berjemaah, siapa yang pahalanya lebih besar daripada orang lain? Maka Nabi kata, orang yang paling banyak berzikir pada Allah. Di kalangan kami yang jihad, sama jawapan Nabi, adalah orang yang banyak berzikir pada Allah. Jadi bila dia banyak berzikir, bangun pagi dan berzikir pada Allah seperti yang diperintahkan, maka amalan-amalan hariannya digandakan lebih besar. Lebih besar, lebih besar. Ya, walaupun kita faham sembahyang berjemaah, kerana jemaah ganda berapa? 27, ada riwayat 25 kali ganda. Semua dapat 27, semua dapat 25 kali ganda. Cuma kenapa kalau orang zikir banyak yang dikatakan pahala lebih besar? Ya, itu gandaan. 27 atau 25 itu gandaan. Gandaan berapa? Ada yang ganda 1, maksudnya 27 kali 1, dapatlah 27. Ada yang 27 kali 10, ada yang 27 kali 100, ada orang lain yang 27 kali 1000. Gandaannya 27, tetapi kali berapa, itu bergantung pada dia banyak zikir pada Allah ataupun tidak. Maka jangan kita bangun pagi langsung tak sebut nama Allah, puji Allah, zikir-zikir, istighfar dan sebagainya. Mudah-mudahan segala yang kita mulakan hari ini dengan kebaikan, insya-Allah. Kita tengok hadis-hadis. Kita masih dalam penghujung tajuk tentang mimpi daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, lebih terkenal dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kaum tokoh ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita tengok hadis yang ke-843. Jabir radhiyallahu anhu عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mimpi, salah seorang kamu bermimpi malam, mimpi perkara yang menakutkan, yang kamu tak suka, mimpi kemalangan ke contohnya, mimpi bencana ke, mimpi tak baik, mimpi buruk, sampai terjagalah mimpi, kita mimpi sampai terkejut jaga, rasa macam real, rasa macam jadi sungguh. Tak. Nabi kata, nak elak daripada apa yang kita mimpi takut tadi, supaya tak jadi, mula sekali kita dah terkejut tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali,
dan ludah isyarat 3 kali belah kiri. Ludah anginnya, ludah angin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ataupun selang dan ludah. Maksudnya a'udzubillah dan ludah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Anginnya belah kiri kita. Jangan keluar elok semua tuan. Kena isteri kita bergaduh pula apa ni kau ludah-ludah tengah malam. Dan yang kedua, kalaulah kita sampai tidur pun terbangun lagi, jadi lagi. Kali kedua lah, tidur lah. Okey, lepas a'udzubillah tu, ludah tu, kita tidur balik lah macam biasa lah. Kalau nak tidur balik, bila tidur pun mimpi yang sama, katalah mimpi yang sama juga, terkejut, bangun. Yang tu, kali yang kedua, baca lagi a'udzubillahi minasyaitanir rajim dan ubah tempat tidur. Tadi kat sini, pergilah ke tepi sana, ubah tempat tidur. Kalau jadi lagi, menakutkan juga, sampai terkejut juga. Bangun, a'udzubillah, dan wudu sembahyang 2 rakaat. InsyaAllah, kata Nabi, benda yang kau mimpi tadi takkan jadi. Tak jadi. Dengan syarat, jangan cerita ke orang. Ada hadis sebelum tu, jangan cerita pada orang. Malam tadi, aku mimpi, kita banjir tenggelam. Kita mimpi orang apa ni, kau kena kemalangan putih tengkuk. Jangan cerita ke orang kan. Walaupun kita rasa macam real lah, macam betul lah, nak kena cerita ke orang kot, tak payah kan. Kalau lah benda tu kita macam nampak macam ada petanda nak jadi, jangan cerita aku mimpi banjir akan datang sampai sini, contohnya kan. Ataupun aku mimpi kemalangan 3 anak beranak kau semua. Jangan cerita itu. Kalau kita nak cerita juga, kita hati-hati dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat. Sudah, itu doa kita yang baik. Yang buruk jangan cerita. Ini tidak, kita mandai-mandai pula nak cerita, takut mulut kita ni mulut yang makbul, yang tu jadi sungguh, maka kita ada saham yang tak baik, ada dosa di situ. Kalau kita diam tak cerita pun, jadi sungguh kat orang tu apa yang kita mimpi, realnya jadi dalam kehidupan dia, kita tak terlibat dosa. Kita a'udzubillah, kita buat seperti adab Nabi tadi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ubah tempat tidur, bangun sembahyang 2 rakaat untuk minta terselamat. Jangan cerita pada orang sebelah kita, maksudnya isteri kita ke, suami kita pun jangan cerita. Dan abaikan benda mimpi itu, abaikan, lupakan, anggap punya tak ada apa-apa. Itu ada adab kita. Kalau mimpi yang baik, ya boleh cerita. Kalau mimpi baik, mimpi kita pergi haji, mimpi kita jadi kaya ke kan, jadi baik ke, sihat ke, tu boleh cerita. Cuma cerita jangan umum pada semua orang. Ini tidak, dia buat live Facebook pula, buat live TikTok, dia cerita mimpi. Tak elok, tak boleh. Nak cerita pun pada orang dekat yang kita, isteri kita, suami kita, mak kita, ayah kita, abang adik pun jangan cerita. Rasa abang adik tu kalau rasa macam kan. Sebab pernah berlaku dalam Quran disebutkan tentang mimpi Nabi Yusuf AS, mimpi yang baik. Dia mimpi 11 bintang sujud ke dia, ada lagi matahari dan bulan. Semua tu sujud pada dia. Jadi mimpi baik dia. Ayah dia pesan, Nabi Yaqub pesan, jangan cerita pada orang. Jangan cerita pada adik-beradik kau, abang adik kau. Jangan cerita. Dia hanya cerita pada ayah dia, Nabi Yaqub ni. Akhirnya jadi sungguh apa yang berlaku, kebaikan pada Nabi Yusuf AS. Jadi dia tak cerita pada belas, bila dah lepas. Kalau benda tu dah lepas, dah jadi sungguh, barulah kita cerita pada orang-orang yang taklah rapat sangat, tapi dekat jugalah kan? Macam abang adik tadi, aku dah mimpi dah, kata kau pergi haji, kau dah balik haji dah. Aku mimpi dulu ni, aku mimpi kau pergi haji. Bolehlah ya? Tapi kalau benda yang tak baik, jangan cerita pada orang. Okey, hadis seterusnya daripada Abil Asqa wa ilah Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi
au yuriya 'ainahu ma lam tara au yaqula 'ala Rasulillah ma lam yaqul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara pembohongan, pendustaan yang besar, dikira bohong, dikira dusta. Apa dia? Apabila seorang tu tak mengaku bapaknya, dia tak mengaku tu bukan bapak aku bukan keturunan dia, walaupun dia tahu hal sebenar, dia tahu itu bapak dia, tapi dia tak nak mengaku. Derhaka lah kan. Satu, terlibat dosa derhaka. Yang keduanya, iaitu Nabi kata, engkau ni pembohong besar, dosa pembohong. Sama juga bapak tak mengaku anak. Ya, jangan macam tu. Jangan marah sikit, tak mengaku anak. Kau bukan anak aku. Ini berdosa. Mak tak mengaku anak tak mengaku mak. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua, au yuriya 'ainahu ma lam tara, ataupun dia cerita dia mimpi yang tu padahal dia tak mimpi pun. Dia bohong. Kan? Dia tak mimpi tapi dia buat cerita nak bagi sedap. Tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau terlibat dengan mimpi Rasulullah, punya tunjuk dia hebat, saya mimpi Rasulullah, nampak ni. Padahal tak pernah pun dia mimpi, bohong. Ataupun dia cerita menambah-nambah. Dia mimpi, kata mimpi cerita, kata dia, contoh kata mimpi cerita dia pergi Mekah. Lepas tu dia nak bagi cantik cerita tu, saya mimpi. Saya dapat duit 100,000. Ada orang bagi, lepas tu saya pergi Mekah. Yalah, walaupun cerita ada pergi Mekah, tapi kau tambah yang lain. Yang 100,000 tu tak ada pun dah mimpi. Jadi maksudnya tak boleh. Kita nak menambah, nak bohong, itu dikira dosa pembohong. Dosa bohong besar. Mimpi jumpa Rasulullah pun juga, kalau dia tak mimpi, dia pergi cerita kata saya mimpi. Itu bohong. Satu, bohong besar. Yang kedua, dusta pada Nabi. Dusta kepada Rasulullah SAW. Adab falyaqtabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan Nabi, berarti dia booking siap tempat duduk dia dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, kata Nabi SAW, pembohongan yang besar sekali. Yang pertama apa dia? Tak mengaku bapa, tak mengaku anak, tak mengaku keturunan. Yang kedua, dia cerita dia mimpi padahal dia tak mimpi. Kalau dia mimpi tapi dia kata saya tak mimpi pun, tak apa. Macam bohong juga kan. Dia mimpi, dah saya tak mimpi pun, tak apa. Tapi kalau dia tak mimpi, cerita kata dia mimpi gini, bohong. Yang ketiga, dikira pembohongan besar. Apa dia kata Rasulullah sebut. Ni hadis Nabi dia kata. Padahal bukan hadis yang sebenar. Ini disebut sebagai hadis palsu. Hadis maudhu' dalam istilah hadis. Itu hadis maudhu'. Hadis maudhu' tak boleh kita sebarkan. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang kata ni hadis Nabi SAW yang bermaksud sekian. Kita ni tak tahu, betul ke ni? Siapa yang sebarkan? Kita pun tak tahu kesahihan sebaran hadis ni. Maka lebih baik kita skip dulu. Berhenti, jangan sebar. Baik Ustaz, sayang tak sebar. Walaupun benda baik, tapi dia kata hadis, takut bukan hadis. Kita terlibat dosa menyebarkan hadis palsu. Kita dosa ke Ustaz? Saya bukan tulis, saya tolong forward je. Sama dosa dia. Kena pasti dulu. Dia tulis pula ini riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari. Baru kita sebar. Tapi kalau benda tu memang ayat baik, cuma dia kata dia tak sebut hadis Nabi, tak apa kita sebar. Tak terlibat dengan Nabi. Tak. Kita sebar sebab tak terlibat dengan Nabi. Jadi tak terlibat dengan hadis palsu. Contoh kata para ulama, siapa sembahyang duha kaya, contohnya kan. Tak apa kita sebar. Memang ada ulama-ulama yang sebut macam tu. Siapa sembahyang duha boleh menyebabkan dia jadi kaya. Tapi kalau dia kata hadis Nabi yang bermaksud siapa sembahyang duha boleh jadi kaya. Nanti dulu. Skip dulu. Berhenti dulu. Walaupun benda tu baik, tak salah, tapi itu bukan perkataan Nabi.
Jangan sebut Nabi kata, Nabi sabda. Padam Nabi sabda tu. Contoh kita kata ulama, sembahyang duha sekian dapat. Tak apalah. Kan? Memang ada ulama-ulama kita sebut siapa jaga sembahyang duha, Allah jaga rezeki dia, dapat kaya dan sebagainya. Betul lah. Walaupun benda baik, tapi bila sebut Nabi sabda, hati-hati. Jangan sebah. Kalau kita tak pasti, lebih baik padam ayat Nabi bersabda tu. Sebarkan ayat dia saja. Bila orang kata ni hadis, saya pun tak pasti hadis lah. Tapi ayat dia baiklah, anjuran untuk kita buat baik dan sebagainya. Ya. Tapi fokus kita berkaitan tajuk mimpi, sebab dalam tajuk mimpi, kesimpulan daripada tajuk mimpi kita dah baca dulu dalam kuliah saya sebelum ni, iaitu kalau mimpi kita dia ada mimpi yang benar. Kalau kita mimpi yang benar ni pula, ada mimpi yang baik tapi benar, ada mimpi yang buruk tapi benar. Mimpi yang baik kita boleh, tadi kita dah sebut, kita boleh cerita pada orang supaya jadi benar, jadi sungguh. Cerita pada orang mana, jangan umum. Ni dalam ceramah tak kenal, saya tak kenal tuan-tuan, saya cerita saya mimpi tadi buat ni buat tu, buat ni buat tu. Tak kenal, tak boleh, tak sesuai tempat dia. Jadi mimpi baik kita boleh kongsi dengan orang yang baik, orang yang dekat dengan kita, supaya dia doa mudah-mudahan jadi sungguh. Kalau benda baik. Kalau mimpi buruk, telan ya tuan-tuan. Telan, faham Maksudnya jangan cerita ke orang. Diam. Lupa-lupakan tadi dengan auzubillah dan sebagainya. Kalau mimpi yang buruk. Ada satu lagi jenis mimpi, iaitu mimpi mainan hidup. Maksudnya yang tu tak ada jadi apa-apa, merapu. Kita kata mimpi merapu. Mimpi merapu. Mimpi tadi ni kita tidur dalam keadaan lapar, tak makan, tak ada makanan. Dia minum air kosong. Itu dia terlena je mimpi kata dia makan kat restoran tu. Lepas tu dia makan sedap sana, makan sedap sini, makan. Mimpi makan. Sampai perut dia buncit contohnya dia mimpi, kan? Itu mainan sebab dia tidur dalam keadaan lapar tadi. Itu tak ada yang sebenar, tak ada maksud itu bukan mimpi yang betul. Orang yang dapat mimpi betul ni, kita kena tengok ciri dia juga. Kalau dia kata saya mimpi jumpa Rasulullah, jumpa ulama, kita tengok ciri dia. Engkau ni kan cakap dalam sembang-sembang suka pembohong, berarti dia akan bohong dalam mimpi. Kita tak boleh percaya. Okey, kalau orang soleh, selalunya Nabi kata orang yang dapat mimpi yang benar, isyarat daripada Allah ni, yang mulutnya tak pernah bohong. Tak pernah cakap bohong. Mimpi dia selalu cakap benda yang baik. Dia tak cakap bohong, insya-Allah. Allah selalu bagi isyarat melalui mimpi dia yang betul. Okey, kalaulah betul ulama tu mimpi Rasulullah, contoh tak ada. Buat contoh je. Dia kata kita kenal dia, kita yakinlah dia ni orang soleh, ulama betul. Dia kata dia mimpi jumpa Rasulullah suruh amalkan buat ni contohnya. Ada benda-benda tu. Kita kena amal tak? Ni mimpi Nabi ni macam perintah Nabi. Suruh buat amalan ni. Kita tak wajib. Sebab benda tu mimpi. Sebab tak ada pun dalam hadis buku, dalam kitab tak ada, dalam Quran tak ada. Sebab kalau mimpi, kita boleh je percaya, boleh je tak percaya, boleh je nak amal apa yang mimpi, boleh je tak amal apa yang mimpi. Tapi kalau ada dalam kitab Rasulullah, dalam kitab hadis, itu kena amal lah. Itu kesimpulan tentang mimpi. Sekarang kita masuk tajuk baru kan. Tadi berkaitan dengan nasab, tak mengaku keturunan. Tak mengaku bapa mak, tak mengaku, termasuk tak mengaku keturunan, tak mengaku bangsa. Contoh dia bangsa Melayu, tapi tak, saya bukan Melayu. Ini termasuk dilarang. Kita tak boleh untuk demikian. Menasabkan seorang kepada selain bapa kandung. Jadi haram, termasuk dosa besar orang yang ambil anak angkat, binkan kepada dia. Tukar bin. Jadi tak boleh. Dan tak nak cerita kata kepada anak angkat dia ni, kata dia ni bukan bapa dia yang sebenar. Wajib kena cerita, tak boleh tak cerita.
Yalah, waktu dia budak-budak tak payah cerita lagi lah, tunggu dia dah matang, dia boleh faham. Umur mungkin 12 tahun, 13 tahun tu dah faham dah kot. Kalau nak tunggu matang 15 tahun umur balik, kita cerita yang sebenar. Cerita yang sebenar. Ataupun berapa je lah. Daripada kecil umur kita cerita, kadang-kadang budak-budak dia cerdik dah umur 10 tahun, dah pandai lah. Dia cerita yang sebenar. Tak boleh kita diam gitu. Sehingga ini termasuk dalam dosa besar tadi, pembohongan. Dan kata Nabi, dua benda kalau ada pada satu orang, dikira dia ada kafir. Dua benda ni kalau ada pada satu orang, dia kira kafir. Walaupun kafir di sini bukan kafir akidah yang kena syahadah balik, tapi namanya kafir nikmat, kufur nikmat kita sebut. Dosa besar lah, libat dosa besar. Dua benda ni. Benda yang pertama, tadi tak mengaku keturunan. Tak mengaku keturunan. Tak mengaku anak, tak mengaku bapak, tak mengaku mak. Tak mengaku bangsa. Dan yang kedua adalah meratap atas kematian. Mengamuk tu. Dah mati dah, itu mengamuk. Kenapa jadi macam ni? Bau mantuk kepala ke dinding. Tarik baju, tarik tudung. Tumbuk-tumbuk meja, hampas gelas. Ini berdosa. Dosa besar. Tak boleh. Menangis di mana? Ada kematian dia menangis. Menangis boleh. Maksudnya benda tu lumrah. Tanda kita sayang pada si mati, kita akan jadi sedih dan menangis. Tapi jangan mengamuknya tu. Yang tu yang diharamkan. Wallahu alam. Kemudian kita masuk dalam tajuk baru, bab salam, memberi salam, ucapan assalamualaikum ni. Dalam Al-Quran anjuran untuk kita bagi salam, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk dalam satu rumah yang bukan rumah kamu, jangan masuk kecuali bagi salam dulu. Ini adab kita. Assalamualaikum. Walaupun rumah katalah abang kita, tapi bukan rumah kita kan? Bukan rumah kita. Jangan menterjah masuk, tak boleh. Berdosa besar. Ini tak jaga adab rumah. Kita nak masuk rumah orang, Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Bagi salam. Allah berfirman, jangan sekali kamu masuk dalam satu rumah yang bukan rumah kamu, bukan hak kamu, sebelum kamu bagi salam dan minta izin dulu. Dua benda, bagi salam, minta izin. Baru boleh masuk. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Boleh masuk ni? Masuk. Oh, masuk. Ni Assalamualaikum, Assalamualaikum, puih masuk dalam rumah. Tak boleh. Ni menyalahi adab Islam dan berdosa. Sebab mungkin tuan rumah tak ready lagi dengan tudung dia. Perempuan nak kena pakai tudung, aurat. Mungkinlah rumah kita pakai biasa ni terdedah. Jadi kena bagi dia ready, boleh masuk. Ataupun kita tak minta, tapi tuan rumah yang pelawar masuk. Sila masuk. Itu maksudnya dah beri izin lah. Tak payah nak minta lagi dah. Assalamualaikum. Masuk. Duduk. Terus masuk lah. Maksud dia dah ready, dah bagi izin. Kalau dia tak bagi izin, kita kena minta izin. Boleh tak nak masuk ni? Boleh masuk. Jadi kalau tak buat macam tu, macam mana? Berdosa besar. Terlibat dosa. Dia terlibat dosa. Sebab dia masuk ceroboh tanpa izin daripada tuan rumah dia. Tuan rumah tu. Itu adab yang pertama. Bagi salam dan minta izin. Termasuk kita kata office. Kena cakap macam tu juga. Sebab bilik tu bukan bilik kita. Tu bilik bos. Bilik orang lain. Kita kena minta izin. Tak boleh terjah masuk je. Sebab memang bilik tu khas untuk dia. Kita nak masuk, kena salam dan minta izin. Tapi kalau dia dah izin, kau masuk bilik aku, ambil tu mic ni. Memang dah bagi izin dah. Tak payah nak minta. Okey. Yang kedua, ayat yang kedua, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Kalau pula kita masuk dalam rumah yang tak ada tuan rumah, tak ada orang. Kita masuk dalam rumah, tak ada orang. Mungkin rumah kita sendiri, ataupun mungkin bilik orang. Macam masjid, tak payah minta izin. Ada orang kita bagi salam, tak ada. Sebab masjid ni bukan hak individu. Ni properti yang individu ni. Katalah rumah kita ataupun rumah siapa-siapa yang kita dibenarkan masuk tapi tak ada orang dalamnya. Maka kita bagi salam bukan salam Assalamualaikum.
Bagi salam ke atas diri sendiri. Macam mana? Assalamu alaina. Alaina tu ke atas kami. Salam sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillah salihin. Walaupun rumah kita balik, memang tahulah rumah tak ada siapa. Ni kita baru sampai rumah. Bagi salam dulu. Jangan masuk terus. Bagi salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Apa makna? Maknanya salam sejahtera ke atas kami dan sejahtera ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Apa maksud tu? Maksudnya seolah kita bagi salam kepada hamba Allah yang soleh. Siapa dia hamba Allah soleh? Di kalangan para malaikat. Jadi malaikat dengar kita bagi salam, malaikat yang duduk mana hala tu akan datang jawab salam kita. Masuklah rumah kita. Berarti bila malaikat masuklah rumah kita, syaitan, jin, aprit semua lari. Kita bagi salam. Lari daripada rumah kita. Jadi malaikat datang nak jawab salam kita. Jadi Allah kata, bila kamu masuk satu rumah, bagi salam pada diri kamu sendiri sebagai tanda penghormatan daripada Allah dan mendatangkan keberkatan dan mendatangkan kebaikan. Bagi salam tu berkat dan kebaikan dan penghormatan. Okey, kalau bagi salam, kalau datang ke rumah kita sendiri yang ada orang juga, itu bagi salam biasalah. Assalamualaikum. Walaupun anak kita, walaupun ya isteri kita je ada rumah, memang bagi salam. Itu juga mengundang keberkatan, mengundang kebaikan, mengundang perdamaian rahmat Allah bila mula dengan salam. Ni tak rumah kita masuk diam-diam pergi tengok masuk. Tak boleh. Sunnah bagi salam. Ada rumah kita sendiri tak payah minta izin lah. Tu rumah kita sendiri, bilik kita sendiri. Kita tak payah minta izin. Salam je cukup. Assalamualaikum. Salam. Masuklah. Jadi kalau dia macam ni, kalau rumah yang ada penghuni kita bagi salam. Kalau rumah kita sendiri yang ada orang, kita bagi salam. Kalau rumah kita tapi tak ada orang, kita bagi salam pada diri sendiri dan hamba Allah yang salih. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kalau rumah tu rumah orang, dia ada dua benda. Bagi salam, minta izin. Bagi salam, minta izin. Walaupun kita rasa dia rapat ni, abang kita, ni adik kita, ni kena minta izin. Boleh masuk ni? Boleh masuk? Itu ayat Quran kan? Dan ayat seterusnya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan, ucapan penghormatan dengan suatu ucapan, maka balaslah ucapan penghormatan itu dengan suatu yang lebih ekstra baik, lebih baik atau sama. Maksudnya kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, sekurang-kurang kita jawab Waalaikumsalam. Okey, tu sama banyaklah. Dia bagi satu, kita jawab satu. Lebih baik, nak dapat pahala lebih baik, kita jawab lebih daripada apa yang dia bagi. Dia Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam warahmatullah. Tu dah, kita tambah satu lagi, kita lebih daripada dia. Kan? Ataupun lebih sampai maksimum. Dia Assalamualaikum je, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pula dia bagi lebih, kita jawab satu. Dia bagi tiga. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam. Ini tak elok. Ini tak mengamalkan sunnah dan juga makruh hukumnya. Soalah dia bagi kita tiga benda, kita bagi balik satu je. Makruh hukumnya. Sekurang-kurang kita jawab tiga sama banyak dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang boleh tambah? Ya, ada satu kataan lagi kalau kita nak tambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Bagi ekstra lebih daripada apa yang dia bagi kita. Itu sebaiknya dalam bagi salam, ya. Kalau tak jawab langsung, itu berdosa. Assalamualaikum, diam, tak jawab. Ini berdosa. Kerana menjawab salam wajib hukumnya. Wajib. Wajib tu kalau dia bagi salam kat kita satu orang, kita seorang je ni, duduk seorang je, dia bagi salam kat kita, wajib kita jawab.
Tapi kalau contohnya macam saya tadi, saya mula kuliah, saya bagi salam, Assalamualaikum. Tuan ramai. Ada 20 orang. Seorang jawab pun dah terlepas yang lain. Yang lain tak jawab, dia seorang je jawab di kalangan 20 orang tadi. Dah kira terlaksana kewajiban. Tapi kalau semua 20 orang tu jawab juga, itu lagi bagus. Kan, lagi baik. Dan dalam beri salam ni, pahala orang yang memulakan salam tu, dia lebih banyak terkumpul pahala. Sebab dia mencetus kebaikan. Ayat yang lain, dalam surah Zariyat, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, idh dakhalu alaihi faqalu salama, qala salam. Sudah sampaikah kepada kamu, ya Muhammad, cerita Nabi Ibrahim dengan malaikat-malaikat yang diutuskan, malaikat yang mulia. Apa dia? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Nabi Ibrahim AS, lalu mereka mengucap salam. Bagi salam lah. Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Okey. Jadi Nabi Ibrahim satu ketika duduk kat rumah, tiba-tiba ada 2 orang anak muda, handsome, datang rumah dia. Ibrahim punya PL, kalau datang rumah dia akan jamu makan. Tak tanya engkau mai kampung mana, apa hajat tujuan, tak tanya lagi. Pergi masuk je, tunggu kejap saya siapkan makanan. Dia buat makanan semua letak, baru nak tanya engkau dari mana dan sebagainya. Dia dahulukan. Ini adab sebenarnya kita terima tetamu. Kalau tuan-tuan datang tetamu ni, kita duduk sembang berjam-jam. Tetamu mai rumah, kita sembang lah. Sembang semualah. Gaza punya cerita, Palestin punya cerita, kan? Sampai Ukraine punya perang, cerita dunia dulu sejam dah. Segelas air pun tak nak bagi. Ini makruh hukumnya. Tak disukai oleh Nabi SAW perangai macam tu. Segerakan. Nabi kata benda yang kamu kena buat cepat-cepat. Ada beberapa item, benda yang kena buat cepat. Yang pertama, semayang. Dah masuk waktu, jangan tempoh-tempoh. Cepat-cepat semayang. Yang kedua, jenazah. Mati dah, jangan tunggu-tunggu lagi. Cepat-cepat, uruskan cepat. Yang ketiga, anak dara. Kita ada anak dara yang memang dah layak untuk perkahwinan. Dan dia pun dah ada pasangan semua. Dah ada, dia minat daripada seorang lelaki tu. Cepat-cepatlah urus, jangan duk tangguh-tangguh. Ni tidak, booking hotel 2 tahun lagi Ustaz. Biarlah dia orang tunang 2 tahun dulu. Ini makruh hukumnya. Patut dicepatkan. Yalah, bila dah bertunang kan, dia keluar sana, keluar sini, orang tengok tak cantik. Yang 3. Yang keempat, tetamu. Jamu tetamu. Jamu tetamu, jangan lambat-lambat. Tetamu mai duduk, jangan sembang lagi. Ajak saya angkat air dulu. Duduk. Kurang-kurangnya air kosong. Walaupun kopi, air panas tak buat lagi. Goreng goreng pisang tak goreng lagi. Itu kemudian tak buat. Yang penting, yang paling cepat datang, air kosong. Tak dulu air kosong. Lepas itu barulah sembang-sembang sikit. Okey, kejap saya buat kopi. Ataupun yang lain-lain dan sebagainya. Cepatkan, segerakan jamu tetamu. Kata Nabi SAW, 4 perkara yang disunatkan untuk kamu buat cepat-cepat. Jangan tempoh-tempoh. Itu panggil Nabi Ibrahim. Jadi bila malaikat datang, bagi salam. Malaikat mula bagi cerita. Dalam ayat ni, dalam tajuk ni, cerita bagi salam. Malaikat bagi salam dulu. Nabi Ibrahim menjawab, Waalaikumsalam. Duduk, Nabi Ibrahim pergi buat makanan. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Dia sembelih anak lembu. Itu dia tuan-tuan. Bukan tak. Kalau kita dekat goreng, bagi roti 4 segi kosong, okey dah tu. Ibrahim pergi sembelih lembu dulu. Dia kata tunggu kejap duduk kejap rehat. Dia pergi sembelih lembu. Anak lembu, kecil lah. Anak lembu, ambil dagingnya, masak, suruh isi dia masak. Dia sembang, siap, letak, hidang. Baru nak tanya khabar engkau mai dari mana, apa hajat dan segalanya. Tengok-tengok dia bila dah hidang tu, tengok-tengok malaikat tak makan. Biasa orang lain bila hidang makanan fresh, panas tu, dia makan terus. Di pelawar makan, dia makan lah. Ni tengok Nabi Ibrahim pelawar makan, sila makan. Tapi malaikat tu diam. Maksudnya 2 orang lelaki tadi diam, tak makan. Nabi Ibrahim dah risau, siapa ni buat tak makan ni? Kenapa tak makan? Rupanya baru tahu kami malaikat. Yang diutuskan oleh Allah, Jibril dan Mikail datang nak pergi. Tujuan kami ni nak pergi ke Nabi Lut. Nabi Lut duduk di mana? Kalau tuan-tuan tahu dalam Jordan tu, negara Jordan dan sempadangan Palestin yang kita sebut, Jordan dan Palestin sebelah-sebelah, mereka ni kongsi laut mati.
Kan, Lot mati. Itulah tempat kampung Nabi Lut. Kampung Nabi Lut. Nabi Ibrahim duduk kat Palestin masa tu. Di Palestin. Nabi Ibrahim. Jadi, malaikat datang Nabi Ibrahim, tujuan utama mereka nak pergi ke Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim tanya, buat apa nak pergi kampung Nabi Lut? Jadi kami singgah rumah engkau Nabi Ibrahim. Kan? Sebab kami diutuskan oleh Allah nak sampaikan berita baik. Apa dia? Kamu kan dapat anak. Waktu tu dia dah kahwin dengan isterinya Sarah. Isteri pertama Nabi Ibrahim, Sarah. Tapi Sarah tak ada anak sampai umur 70-80 dah. Jadi malaikat tu kata, kamu akan dapat anak lelaki. Nama anak lelaki kau nanti namanya Ishak. Nanti anak pada Ishak, cucu kau Nabi yang namanya Yaqub. Siap bagi nama sampai cucu. Malaikat tu bagi nama sampai cucu, sampai ke Yaqub. Jadi Sarah duduk belakang pintu dekat dapur sana. Dengar malaikat cakap aku dapat anak, dia tergelak. Aku dah umur dekat 80-an, nak dapat mengandung macam mana? Tapi dia diam. Lepas tu Allah turun ayat kepada Nabi Ibrahim bagi tahu itu urusan Allah. Nak mengandung tak mengandung macam mana? Urusan Allah. Jadi ala kulihan Nabi Ibrahim dapat berita. Dia tanya, engkau nak pergi kampung Lut buat apa? Nak pergi untuk turunkan azab kepada masyarakat kaum Nabi Lut yang tak beriman pada Nabi Lut, yang perangai jijik lah. Perangai kaum Nabi Lut. Sebab tu kita pun guna nama perkataan liwat, guna perkataan Sodom, sebab kampung tu kampung Sodom. Lot mati itu asal perkampungan manusia, negeri itu namanya negeri Sodom. Kita sebut Sodomi. Jadi maka Nabi Ibrahim kata, macam mana kau nak turun azab situ? Macam mana anak saudara aku? Jadi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Macam mana anak saudara aku nanti? Maka kata, tak apa, kami keluarkan Lut dengan orang beriman, iaitu 2 orang anak perempuan dia yang beriman dengan Nabi Lut. Dia keluar, baru kami turun azab. Isteri Nabi Lut tak beriman. Maka dia kata, isteri Nabi Lut termasuk orang yang kena azab. Dia tak beriman. Jadi nak sebutnya perkataan salam. Okey, kita mesej bagi salam. Kan nak antara perkataan yang tak boleh kita guna. Jenis akum tu. Akum. Ni tak payah jawab dengan. Tak payah waalaikumsalam. Tak ada pahala pun akum tu. Ataupun apa dia lagi? ASLKM. Ringkasannya. ASLKM ke? Itulah. Ini pun tak payah jawab. Tak wajib jawab dan tak ada pahala ucapan ni. Tapi kalau dia kata assalam ataupun salamnya SALM, itu boleh kita jawab. Itu dapat pahala juga. Salam. Ya. Salam tu bukan assalamualaikum ke? Tak, salam tu tajuk ayatnya assalamualaikum. Jadi kita sebut tajuk boleh cukup. Contoh kita kata ke orang, kau kena ucaplah kalau bahasa Arab sebut basmalah, bacalah basmalah. Apa dia basmalah? Iaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekurang-kurangnya kita type tu, kita tulis salam, SALAM ataupun assalam. Kalau tak mau tulis assalamualaikum full. Tapi kita sekarang phone canggih semua. Bila tulis ASS dah keluar dah. Type. Cadangan dia tu, dia punya cadangan kita tekan je. Itu dapat pahala bagi salam. Dan orang yang dapat mesej menjadi wajib untuk dia jawab Waalaikumsalam. Kurang-kurangnya ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang berkaitan ni, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Apakah amalan Islam yang terbaik? Kata Nabi, tut'imut ta'am. Apakah amalan Islam yang terbaik? Maka Nabi kata, kau buat jamu makan. Jamu orang makan. Jamu orang makanan. Jadi jamu makan ni satu ibadah, tuan-tuan. Kita kadang kata, apa ni dia buat kenduri, anak birthday kenduri, nak pergi haji buat kenduri Yasin, mati kenduri tahlil, apa tu lagi, kenduri. Benda kenduri, benda baik, benda pahala. Buat mati pun nak jamu juga ke?
benda pahala kan. Cuma kita tak nak terlibat dengan harta anak yatim. Orang nak buat kenduri tu banyak lagi sumber duit lain. Bukan dia nak makan harta anak yatim je. Kan? Kadang-kadang contohnya anak mak bapak dia meninggal, ada anak yatim. Kadang si maknya yang masih hidup tu ambil duit lain, bukan duit pusaka tu, duit dia sendiri. Tak ada masalah nak jamu orang, nak buat kenduri. Kerana buat kenduri niat pahala. Itu ta'imut ta'am adalah amal soleh, amal yang baik bagi orang makan. Walaupun bukan orang Islam, bagi makan pada orang bukan Islam, kan? Pahala juga. Cuma faedah pahala ni ada yang berpanjangan, ada yang pendek. Long term, short term, pendek punya. Jadi kalau kita bagi makan pada orang kafir, dia kenyang, okey, kita dapat pahala. Sekali itu adalah pahalanya, macam pendeklah kadar pahala tadi. Kalau kita bagi pada orang soleh, contoh hantar mereka ke masjid, dia makan, dia boleh semayang, dia duduk iktikaf, tak payah nak lari pergi keluar cari makan sebab dia dah kenyang. Tahun Jumaat tuan-tuan buat jamuan makan dengan orang sponsor, Masya Allah tuan. Jadi orang datang senang, boleh makan-makan kenyang, duduk dalam masjid, dengar sampai habis khutbah. Ni tak, kalau lapar dia semayang pun tak selesa, nak keluar cepat dan nak doa. Jadi bila dah dapat makan, dengan makanan tu dia boleh doa ibadah lama, dia boleh berzikir, dia boleh alhamdulillah. Jadi kita punya faedah pahala yang masuk kita tu banyak. Dan pelaburan kita tu panjang untungnya. Yang kedua kata Nabi, taqra'us salam. Tadi jawapan yang pertama, dia tanya apa amalan yang terbaik bagi makan ke orang. Yang kedua, taqra'us salam, ucap salam, bagi salam ke orang. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi salam pada siapa saja, pada orang yang kau kenal maupun orang yang kau tak kenal. Tak kenal pun boleh bagi salam? Boleh. Kita cuma di akhir zaman, Nabi dah sebut dah. Akhir zaman nanti, orang ni hanya bagi salam pada orang yang dekat dengan dia aja. Orang yang dia tak kenal, sama-sama Islam pun dia tak bagi salam. Zaman kita rasa pelik kalau tu bagi salam kat kita. Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Dia tu dia, Assalamualaikum, senyum. Apa ni? Apa masalahnya? Dia Islam, kita pun jawab je lah. Tak kenal pun, bagi je. Nabi kata, bagi salam kepada orang yang kamu kenal ke, orang yang kamu tak kenal ke, silakan. Islam. Ni tidak, kita rasa pelik, rasa janggal bila orang tak kenal bagi salam. Dan kita pun rasa berat nak bagi salam pada orang yang kita tak kenal. Itu tanda kita ni di penghujung hayat dunia dah. Nabi dah sebut benda tu. Tapi kita yang belajar, kita yang dapat ilmu, kita yang nak jaga iman, nak jaga pahala, tak kisah. Kita bagi salam. Semua orang Islam yang tak kenal pun kita bagi salam juga. Dan hukum memberi salam adalah sunat, tapi dia pahala lebih berganda daripada menjawab. Hukum menjawab adalah wajib, tapi pahalanya tak sebanyak orang yang mula memberi salam. Sebab orang yang memulakan beri salam, dia pencetus. Semua benda tuan-tuan, kalau kita jadi pencetus kebaikan, maka orang yang memulakan pencetus tu, pahalanya berganda. Contoh, siapa yang mula ni terbina masjid tuan-tuan ni, siapa yang banyak saham pahalanya, orang yang mula-mula sebelum, kita kata mungkin orang yang buat kot, yang buat pun ada sebab sebelum, iaitu orang yang bagi duit, yang sumbangan duit, sedekah, barulah benda ni terbina. Dan yang bagi duit pun ada lagi orang yang terawal sebelumnya, yang lebih banyak pahala. Siapa dia? Mungkin yang bagi cadangan, yang sibuk buat kertas kerja nak buat masjid tahun ni, dia mula, dia buat kertas cadangan, dia pahala lagi banyak pada orang yang selepasnya. Ada lagi yang sebelum dia, orang yang bagi idea, dia tak buat kertas cadangan pun, dia bagi idea, kita kena buat masjid di sini ni, penduduk makin ramai, kita kena buat masjid. Okey, tak apa, saya buat kertas cadangan. Jadi dia pencetus, dia pahala lagi banyak. Kalau ada lagi yang sebelum tu, ada lagi yang sebelum tu, semua pahala. Masya Allah. Kan? Katalah orang yang bagi idea, aku nak buat, kita kena buat masjid sini, dia pun masuk Islam dengan ada satu orang yang menyebabkan dia Islam, kawan tu lagi pahala bertambah. Jadi macam tu. Siapa yang sebelumnya semua. Sebab tu kita takkan boleh tanding pahala kita dengan pahala mak ayah kita.
Walaupun mak ayah kita ni tak alim, tak rajin buat ibadah pun. Tapi kita, kalau kita rajin ibadah, tahajud beratus rakaat pun, pahala kita tak boleh lawan dia, mak ayah kita. Sebab apa? Dia yang memulakan kita. Maksudnya dia adalah punca sehingga mengandung, lahir dan keluar kita. Jadi semua amalan kita 100% kita punya, longgok juga pahala ke dia. Ibu bapa. Untung ibu bapa yang mendidik anak jadi anak yang baik, yang banyak amalan. Semua amalan anak tu longgok ke mak ayah dia. Kan? Jadi amalan mak ayah punya semayang, mak dia semayang juga, ayah dia pun semayang juga, puasa, zakat, haji semua buat. Tapi benda tu mungkin tak sampai pada anak. Jadi yang ayah punya peribadi dapat dia punya, yang anak punya pun dapat pada ayah. Mana kita nak lawan mak ayah kita? Kan? Itu jangan pandang hina pada mak ayah. Alah, mak ayah aku bukan rajin pun. Mak ayah aku bukan alim pun. Dia tetap lebih mulia. Sebab tu kita takkan boleh menanding pahala dengan orang sebelum sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah. Kan? Dan juga dikatakan kalau Sayyidina Abu Bakar punya pahala, nak timbang dengan kita semua umat Nabi Muhammad punya pahala. Sayyidina Abu Bakar seorang je, pahala dia nak lawan dengan semua umat sampai hari ini, sampai kiamat. Longgok di satu dacing pahala. Sudah pasti Sayyidina Abu Bakar yang paling banyak, berat. Sebab dia orang yang mula masuk Islam, dan dia lah jadi sebab Umar masuk Islam. Jadi sebab sahabat-sahabat lain masuk Islam. Islam kembang. Sayyidina Abu Bakar pencetus. Yang Rasulullah tak payahlah. Rasulullah tak payah cerita. Memang dia terbanyak, terbaik, tertinggi dan sebagainya. Okay. Itu bagi salam. Dan satu lagi hadis kita ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam. Mula-mula Allah cipta Adam. Adam mula diciptakan daripada tanah, ketul tanah tu. Qala idhhab fasallim ala ulaik. Bila Nabi Adam dah mula ada ruh, apa respon yang pertama daripada Nabi Adam? Kemudian dia bersin. Mula-mula bergerak jadi manusia ni, dia cin bersin. Lepas tu malaikat ajar dia, suruh ucap Alhamdulillah. Cin, Alhamdulillah. Itu perkataan pertama diajar pada Adam. Lepas tu Allah perintah, engkau pergi bagi salam kepada semua malaikat. Perintah pada Adam, suruh ucap Assalamualaikum pada malaikat-malaikat jin, syaitan-syaitan yang iblis yang ada dalam tu. Kan iblis waktu tu masih syurga. Iblis lah. Nafarin minal malaikati julus, yang malaikat-malaikat duduk ramai tu, kau pergi bagi salam. Fastami' ma yuhayyunak, dan kau dengar macam mana malaikat jawab. Kau bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengar malaikat jawab macam mana. Malaikat jawab lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap malaikat jawab. Oh, jadi Adam belajar. Fa innaha tahiyyatu wa tahiyyatu dzurriyyatik. Itulah cara salam penghormatan engkau dan zuriat anak keturunan kau nanti. Sampai hari ini. Berarti apa yang kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayat ni sejak Adam dulu. Bukan sejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menganjurkan kita baca. Tapi sejak Adam, Nabi semua ucap salam macam tu. Cuma mungkin dalam bahasa yang berbeza lah. Contohnya kalau bahasa Ibrani apa? Yahudi punya bahasa Ibrani, Shalom. Gitulah lebih kurang bahasa dia. Cuma kita guna bahasa Arab. Kalau kita ucap Melayu, salam sejahtera ke atas kamu, yang ni kita tak wajib jawab. Nak jawab silakan, tak jawab tak berdosa. Sebab dia cakap bahasa Melayu. Kalau dia Assalamualaikum, Arab punya, kita wajib kena jawab Waalaikumsalam. Fa inna tahiyyatu, inilah salam penghormatan kamu dan juga keturunan kau. Faqala maka Nabi Adam pun pergilah, Assalamualaikum, Nabi Adam pergi. Faqalu, jawab malaikat, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah perkataan warahmatullah. Dan tambah dalam ayat lain wabarakatuh.
Jadi apa pengajaran Nabi SAW, anjuran untuk kita beri makan. Tadi hadis pertama bagi makan supaya kita jamu. Jamu ni benda yang faedah besar. Lebih-lebih orang yang datang masjid macam tuan-tuan buat Jumaat, buat jamuan dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi ini satu benda yang sangat disukai oleh Nabi SAW, dicintai oleh Allah dan ganjarannya besar. Orang nak datang Jumaat lagi pula. Jadi supaya orang tak fikir nak pergi beli, nak queue kat kedai sana, kedai sini, sekali tak dan. Amai. Masjid ada makan. Senang. Jadi orang yang menyumbang makanan tu, Masya Allah tuan, dia dapat pahala sembahyang Jumaat orang tu, dia dapat pahala sembahyang zikir orang tu, istighfar orang tu, taubat orang tu, iktikaf pahala orang tu, semua apa yang orang tu dapat setelah dapat makan minum, semua pahala ke dia. Kan? Antara juga apa ni, sedekah air ni pun pahala, Masya Allah. Kerana makanan ni kadang orang pilih-pilih. Tengok nasi apa? Oh, nasi ikan, saya tak makan ikan, dia tak ambil. Tapi kalau air, tak ada siapa nak pilih. Semua orang ambil air. Kan? Semua dia bangsa apa pun, dia makanan rutin apa pun, dia tetap minum air. Tapi kalau nasi, dia pilih-pilih. Saya tak makan nasi. Saya tak makan daging. Saya tak ambil. Jadi dia pilih-pilih. Bab air, sebab tu sedekah air antara sedekah yang terbaik. Kata Nabi SAW, afdal sedekah suqil ma', iaitu semulia-mulia sedekah adalah beri minum orang dengan air. Yang kedua, anjuran untuk mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau yang tak kenal. Hukum mengucap salam adalah sunat muakkad bagi individu dan sunat kifayah bagi sekelompok. Contoh sekelompok macam mana? Saya datang 5 orang baru masuk dalam bilik tuan. Jadi seorang bagi salam cukup dah. Tak payah 5 orang tu nak bagi salam. Assalamualaikum, 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 5 orang. Seorang cukup dah. Seorang bagi salam, orang lain tak payah bagi salam. Bab jawab, boleh jawab semua. Yang bagi salam 1 orang, yang jawab 100 orang pun tak apa. Tapi kalau jawab 1 orang, memadai terlaksana kewajiban. Ucapan salam tidak dapat digantikan dengan bentuk penghormatan lain, walaupun terjemahannya. Itu tak ada pahala. Tak seperti Assalamualaikum. Kita bagi salam sampai ke orang mati pun kita sunnah bagi salam. Di kubur, Nabi ajar, Assalamualaikum, cuma tambah sikit, ya ahlad diyar. Ahlal kubur pun boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sunnah kita bagi salam juga pada orang kubur, orang mati. Cuma kalau tuan-tuan dengar Waalaikumsalam, cabut lari yang tu. Yang tu. Jadi penghormatan lain seperti ucapan selamat pagi, selamat petang, selamat malam, itu tak dikira pahala bagi salam. Tapi itu makna cakap yang baik, pahala cakap baik itu masuklah. Cuma bukan pahala bagi salam. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang dan sebagainya. Ada apa ni? Begitu juga apa bahasa pun kalau diterjemah dalam bahasa Inggeris pun. Good morning ke apa semua, itu bukan pahala Assalamualaikum. Tapi benda tu baik, tak salah. Tapi lebih elok kalau di Islam kita mula dengan Assalamualaikum. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa perkara hadis kita baca tadi. Yang pertama masih tajuk mimpi tadi. Dan yang kedua tajuk memberi salam. Ucapan salam. Nanti akan datang banyak lagi hadis tentang salam yang tuan, yang akan dia mengkategorikan. Kalau kita jumpa orang kafir macam mana? Ataupun orang kafir bagi salam kat kita, apa kita nak jawab? Kan? Ada cara-cara dia. Kalau kita ucapan macam pembaca berita ataupun tuan-tuan berucap depan orang, depan kita ada orang Islam, ada tak Islam. Nak bagi salam ke tak bagi salam? Ini akan dibicarakan detail dalam hadis akan datang. InsyaAllah kita jumpa bulan depan berlaku insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في جمعنا هذا وبارك لنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berilah perlindungan, peliharaan, kejayaan, kemenangan,
dan kesejahteraan kepada sahabat-sahabat saudara kami se-Islam yang berada di Gaza, di Palestin dan di mana saja mereka berada, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah makan makanan kepada mereka, ya Allah. Turunkanlah minuman-minuman kepada mereka, ya Allah. Berilah kehidupan yang sempurna kepada mereka, ya Allah. Hindarilah mereka daripada kemusnahan dan kezaliman, ya Akramal Akramin. Ya Allah, dan berilah kehancuran, kegagalan, kekalahan, kehinaan kepada musuh mereka, musuh kami, musuh umat Nabi Muhammad SAW, musuhmu Zionis yang kejam, ya Allah. Dan siapa saja yang bantu kemenangan, bantu tentera Zionis, ya Allah, berilah kehancuran kepada mereka. Peliharalah Baitul Maqdis daripada kehancuran, ya Allah. Peliharalah Baitul Maqdis, tanah suci untuk umat Islam. Jauhilah dia daripada pencemaran daripada orang-orang kafir, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم.